Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mengurusi tuankuasa masjid, seluruh tuan-tuan dan puan-puan para jemaah, tamu-tamu Allah yang diberi kesempatan mengisi menghidupkan malam-malam Ramadan. Lebih-lebih lagi kita telah pun masuk pada fasa yang kedua dan yang ketiga Ramadan. Orang kalut bahas satu Syawal bila masing-masing pekat jadi mufti. Ada kata hari Jumaat, ada kata hari Sabtu. Ikut mana pun puasalah dulu bagi habis kan. Kita tunggulah pengumuman dan ketetapan daripada pihak berkuasa, khususnya daripada Jabatan Mufti yang akan mengambil kira soal ru'yah dan hisab. Sepanjang pengetahuan saya, ru'yah dan hisab di Malaysia ini yang kita amalkan adalah yang agak bertepatan, paling sentiasa dikemas kini. Kita sentiasa melakukan ru'yah dan hisab itu hampir setiap bulan, difahamkan begitu di semua balai cerak di seluruh negara. Jadi bila kita sentiasa kemas kini daripada masa ke semasa, sebulan sekali difahamkan begitu, maka bacaan ru'yah dan hisab kita lebih up to date, lebih kemas kini berbanding negara-negara lain yang agak kurang melakukan ru'yah dan hisab secara berkala sekerap tempat kita. Walau macam mana kerap sekalipun, tahun lepas kita raya mengejut kerana nampak lagu mana nak bulan nampak awal. Dia memang kok mana pun nak tengok bulan je kok mana pun, baru nampak nak raya tu lagu mana. Ketika tak nampak anak bulan tu mungkin cuacanya mendung, ketika itulah dipakai hisab, ilmu perkiraan falak. Ini ahli-ahli falak lebih arif lah. Mungkin ada kalangan kita tuan-tuan yang ada pengalaman itu lebih arif dan lebih layak cakap dalam perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, kita banyak melihat dan bercakap tentang kelebihan-kelebihan Ramadan, sehingga yang paling kerap disebut ialah Ramadan ini bulan yang Allah bagi macam-macam perkara, pahala, ganjaran, nikmat, dan kemuncak daripada itu Allah memberi ketakwaan, dan lebih daripada itu dijanjikan bebas daripada azab api neraka, itqu minan nar, bebas daripada azab api neraka. Hak itulah yang paling kemuncak. Kita nak apa lagi? Tak ada apa dah, melainkan kita nak masuk syurga dan kita nak bebas daripada azab api neraka. Hak itulah. Siapa dia pun manusia, jahat dia tara mana pun, kalau kita tanya dia hang nak masuk neraka kan masuk syurga, tobat lahum, dia akan kata dia nak masuk syurga, dia tak mau masuk neraka. Kerana fitrah manusia ni Allah jadikan begitu. Baik. Soalannya ialah, kita dah sambut Ramadan ni dah berapa puluh tahun. Kalau umur kita 40, umur kita 50. Kalau umur kita 50, mungkin kita start puasa hak betul-betul itu mungkin waktu umur 10 tahun. Mungkin kita katalah 10 tahun mula. Jadi kalau umur kita 50, 40 tahun dah kita duk sambut Ramadan, puasa. Soalannya ialah, kita banyak menyambut puasa Ramadan, kita pun buat baik, Allah bagi ganjaran pahala macam-macam. Tapi kenapa masyarakat yang ada hari ini makin lama makin
macam tak memberi kesan Ramadan itu kepada dia. Saya ambil contoh. Ambil contoh tajuk Sabak. Sabak ni orang dulu, kalau kita perhati orang dulu ni, sabak dia tinggi. Tuan-tuan perempuan ni sebahagian daripada orang dulu yang masih ada Allah. Dulu ni satu-satu benda kerja lah kita buat. Nak buat kerja tu, letih, riang ni tentulah. Penatnya, peluhnya, jauhnya, payahnya. Kerana kemudahan-kemudahan teknologi yang ada hari ni tak ada zaman dulu. Saya duduk sembang orang lama-lama, hadut muka padi ke belah-belah, haluk mukudu apa semua. Padi dulu-dulu ni nak kena angkut dengan perahu. Angkut dengan perahu ni kira tajuk dia payah lah. Bukan macam lah. Apa pun kerja, kalau cerita tajuk dulu, semua cerita tajuk tu payah. Padi, cara padi, hak motong getah, cara motong getah, hak pergi ke laut, cara ke laut. Hak naik atas bukit, cara atas bukit, hak panjat pokok petai, cara panjat pokok petai. Semua tajuk tu payah. Tapi walaupun payah dulu, orang dulu boleh sabak dan dia tahan sabak tu. Dia tak mengeluh. Dia buat. Dia pulun. Bahasa kita ni panggil pulun. Bahasa kitab disebut jihad lah. Al-juhdu tu bersungguh-sungguh. Jihad tu bersungguh-sungguh. Pulun lah. Pulun buat. Sampai akhirnya dia berjaya. Cari sedikit hasil. Suap makan anak bini. Dan dia boleh hidup. Dan anak dia boleh mengaji. Kalau tak masuk universiti pun reti kenal Tuhan. Boleh semayang bang. Boleh menikah. Boleh beranak pinak. Boleh pimpin keluarga. Boleh cari makan sendiri. Lepas tanggungjawab dia. Orang dulu ni sabak dia tinggi. Kemudian orang dulu ni juga bahasa dia halus. Seni bahasa bercakap, bertutur, berbahasa. Nak tegur misalnya. Dia tak tegur tu, dia tak kata direct. Dia ada kiasan dia. Dia ada peribahasa dia. Sehingga lahirlah dalam alam Melayu ni simpulan bahasa, peribahasa, apa lagi? Menegur melalui pantun. Makan misalnya. Ni pun saya sebut di banyak tempat. Ni pun saya yang kenal sendiri. Orang tua duduk campur dengan mereka. Kita makan. Adalah hari puasa tu, nak mengkik song lah, masak prepare siap dah. Jaga-jaga 6.30. Sadaqallah lah. Tengok saja luk atas meja tu. Kira hari tu tak song. Main tengah hari lapang tak tahu nak bang lah. Buka puasa. Buka puasa ni kita pun makan lah. Ghalidnya makan ni. Pasal saya tak makan sok ni. Ghalidnya makan ni sampai orang lain sudah lah. Kita tak sudah lagi. Makan. Adalah orang tua tu, saya tak mau sebut nama lah. Bukan orang kot sebarang pumpung ni. Sebarang lain. Dia pun main, dia kata ni, Ustaz, ya, saja nak bang. Pasal apa? Hujan pun berhenti. Lah, hujan pun berhenti. Jadi kita ni yang kita dah biasa dengar, kita cepat faham. Tapi orang yang tak biasa dengar, dia akan fikir, apa dia? Hujan tengok duk cerah elok. Hujan hak turun pun berhenti, tambah makan. Kena berhenti juga lah. Tuan-tuan, walaupun istilah tu nampak dia macam dia satu orang kata apa, satu teguran tapi yang berhikmah. Dia tak tuju terus. Dan orang yang kena tegur tu pun dia tak terasa hati. Dan dia tak rasa dimalukan. Dia tak terasa dia dijatuhkan maruah di khalayak ramai. Sebab bahasa teguran tu dia penuh dengan adab dan ketinggian budi. Kita pun dah dengar dia kata hujan pun berhenti, kita pun ke perhabis cepat-cepat tu ke basuh-basuh tengah mengkik dia lah. Orang dulu hormatnya anak kepada ayah, kepada ibu. Kalau orang mai tetamu mai di rumah, anak duk lintah mai pi mai depan tetamu ni. Orang dulu ni, pak kita, mak kita ni. Mak ni dia dia buat begitu ya. Pak lagi kemas, pak tak ada punya suara. Pak jegir. Tengok jegir tu. Lari tu kan masuk dalam bilik kat dapur kan pakai tak keluar dah. Tahu kata mak marah, tahu kata pak tak suka.
orang dulu. Pasal apa lah dia tak boleh macam tu tuan. Hilang. Ada tapi tak banyak. Dia makin lama makin pudar, makin lama makin budi berbahasa itu makin hilang. Orang lain ni dia tak sabar, dia nak bercakap, dia nak luah, dia nak tegur, dia nak marah, dia nak cerita dalam hati perut tu nak keluar dari mulut dia, dia pakai pelepah lah. Benar dia nak cakap tu boleh jadi betul, tetapi dengan bahasa yang melukakan, menyakitkan, menyebabkan orang yang ditegur itu rasa dimalukan, rasa maruah dia tercabar. Akhirnya dia pun tak puas hati, dia pun balas balik, maka jadilah berkeli. Ni tang mana ni? Dalam media sosial lah, dalam Facebook, dalam TikTok. Kita buat apa pun, ceritalah apa pun hak baik, gua nak tutuh masuk maki ni ada sedia. Dan bahasa dia cakap tu bahasa yang kita baca tu geram lah, sakit hati. Tu hak dalam media sosial, dalam Facebook, dalam TikTok, tak masuk dalam parlimen lagi. Dia koi-koi nak masuk dalam cerita tu. Tak masuk dalam dewan-dewan perbincangan lagi. Saya sebut ni dalam contoh ni dewan parlimen lah, dewan rakyat. Bahasa-bahasa. Kenapa, kemana hilangnya api semua tu? Pasal apa orang lah dia tak boleh tahan sabak tadi. Orang dulu dia boleh sabak, dia boleh pedar, dia boleh dia boleh tahan. Pasal apa orang lah tak boleh? Walhal kita ada banyak perkara yang Allah jadikan hukum hakam fiqh kehidupan manusia ni yang sepatutnya kalau kita ikut semua tu dia boleh mendidik kita untuk tahan dan menjadi orang yang sabar. Contohnya Ramadan ni lah. Traffic light, lampu merah. Waktu kita merah tak apa, tapi waktu kita hijau, kalau saya lah, susah hati. Terutama bila kita lalu lampu hijau, kita seorang saja, oleh semua merah. Jangan percayalah kata tak ada orang lintas. Mesti ada orang lintas, orang lenggak lampu merah. Kita hijau, kalau dia lintas, kita laju dah, kita hijau, lenggak dia, tak ada pasal-pasal. Ni saya sebut ni bukan semua, tapi kebanyakan, terutama orang naik motor lah. Saya pun naik motor. Awak tak boleh tahan pasal apa? Tahan tak sabar. Nak pergi kalut pergi mana? Orang tu kan, dia tengok lampu merah, orang semua tak lalu, dia merah, tengok tak ada, berah habis. Dulu boleh sabar, lawat tak boleh sabar. Pelik sungguh. Kejadian pukul anak, suami pukul isteri, duk dengar dulu lah, isteri pukul suami. Pelik tu. Pasal apa dia tak boleh sabar? Jadi soalan yang timbul, adakah Ramadan yang dilalui 40 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 ataupun berapa puluh tahun ni, adakah Ramadan ini dia hanya sekadar Ramadan puasa saja dan dia tak memberi apa-apa kesan, dan orang yang masuk Ramadan tu dia buat apa dalam Ramadan tu? Apa jadi kat dia? Ramadan tu yang tak kena kah dia yang tak betul? Tentulah dia tu yang tak kena. Ramadan tu tak salah apa. Jadi tang mana kesannya Ramadan ni? Itulah tajuk kita malam ni. Tu baru mukaddimah. Malam ni tak apa, biasa tak ada speaker. Kalau ada speaker Dewan Rakyat, dia kata yang Muhammad masa solat cukup. Jadi kita pun kena pelan-pelan. Kalau cakap juga dia tutup mikrofon, tung, tak bunyi parah. Mulut yang duk buka tu, tapi suara tak bunyi. Speaker tak ada orang ni, tak apa. Kalau ada speaker pun mic dah satu ya. Dia tak boleh tutup, tapi boleh tak nak tutup. Tapi kalau tutup payah nak main dalam masjid ni. Nawak ya. Maka perbincangan kita malam ni sambil-sambil dalam masa yang singkat yang ada ni, apa cabaran hari ni ataupun soalan yang lebih besar, kenapa umat Islam hari ini walaupun melalui pelbagai bentuk pentarbiahan daripada Allah, tapi kenapa umat hari ini makin dilihat lemah? Ada 5 perkara, 5 sebab ataupun 5 punca. Tahu,
Hari ini orang lebih banyak melihat kepada kuantiti berbanding melihat kepada kualiti. Kuantiti mengatasi kualiti. Dalam beberapa keadaan kuantiti itu penting. Dia perlu duduk di atas. Tapi dalam banyak perkara, kualiti itu patut jadi ukuran nombor satu. Nombor dua baru kuantiti. Dr. Yusuf Qaradawi pun sebut dalam Fiqh al-Awlawiyat, mesti meletakkan kualiti itu lebih daripada kuantiti. Kita ambil tajuk tu, kita ukur di contoh pencapaian. Saya ambil contoh keliling kita ni, pencapaian anak kita dalam periksa. Tentulah bila periksa ni ukuran utama A banyak mana? Berapa banyak A boleh? Kalau dia duduk kot baling sik pada terak tu kan, banyaklah A nya. Anak mu ni A nya mana? Habis periksa duduk sembang lepas terawih, periksa habis dah. Oh habis dah periksa ni. Pak dia pun tak tahu periksa bila anak dia pun. Orang pun tanya, anak mu ni A nya mana boleh? Anakku kan A minum je lah. Ayak minum je. Hak di keputusan tu tak ada. Anak aku alhamdulillah lah. Bolehlah 8A UPKK contoh. 8A ni straight A lah penuh lah. Anak aku alhamdulillah kerja petang ni, duduk Putrajaya, duduk di Johor Bahru, duduk di Sarawak, kerja pelantak minyak, kerja tang tu, kerja tang ni. Ada seorang yang kerja sini, di mana? Wisma Darul Aman. Contoh. Nak kena juga, lama tak sebut, tak usik Cik Alik kita ni. Bercerita tentang itu tak salah. Tapi yang salahnya kalau dia hanya ukur kepada kejayaan kuantiti berbanding kejayaan kualiti. Walaupun kerja tu hebat macam-macam, kaya-kaya lah anak dia ni, orang kenal kata anak dia ni orang kaya, tapi kualitinya tak ada. Apa kualiti tak ada? Mak pak di kampung dia tak peduli. Dia duduk di sana, jiran keliling pun dia tak tahu. Masjid tak biasa jenguk. Dia duduk kira dia tak fikir tentang orang lain. Fikir tentang persekitaran, kejiranan. Orang ada tak cukup makan ke, orang susah ke, apa ke, adik-beradik dia ke. Misalnya sedekah, zakat. Keutamaan sedekah zakat bagi orang yang ada lebihan harta, dia kena cari waris-waris al-aqrabin, keluarga terdekat dulu, bagi adik-beradik dia tu. Adik-beradik aku, anak-anak aku ni hak mana susah, siapa dia susah sebenarnya? 1, 2, 3, Kak Mah, Kak Iyah, ni Mak Ngah Cah, ni Pak Long semua. Sebenarnya tu bagi dia dulu, sepupu sepapak dia. Habis semua tu baru keluar daripada keluarga kita tu. Tu keutamaan untuk kita ni memberi sedekah ataupun memberi, kalau nak bagi zakat ataupun nak bagi infak, depa ni dulu. Tapi dia ni pandai, cerdik, kaya, tapi seorang-seorang dia tak fikir tentang orang lain. Tentang satu lagi tajuk hak ada pada orang dulu tapi kurang ada pada orang lain lah ni. Fikir tentang orang. Saya ambil satu lagi contoh. Tajuk fikir pasal orang ni. Orang dulu makan nasi, nuri. Habis dia makan, dulu kan nuri beridang. Talam duduk tanu, talam tu berjalan meniti atas tangan ni. Orang berkata game tentara ni. Syong lah payah jumpa dah. Berkata punya, riuh lah. Nuri sehari. Tapi cuti 3 hari. Sehari sebelum, masa tu pasang balai, buat balai apa semua. Tu baru betul basuh balai. Lah tak ada lah basuh balai ya, catering semua. Baik, dengan kenuri kenara tu gotong royong tu, satu talam 3 orang 4 orang dia dah set dah. Yang sirap, yang basuh tangan, 2 nasi, lauk 2 mata. Tak cukup tambah, dia order tahun ni kau ni sebut tahun ni, kau ni sampai sana, sambung ambil, sambung miniti atas tangan tu tajuk lama syok. Kalau boleh, kalau Doraemon tu ada misi merentas masa kita nak balik saat buang sari. Seronoknya zaman silam tu. Bila kita dah makan nasi pinggan ni, saya duk perhati orang tutor dulu lah kan, dia basuh tangan atas pinggan nasi dia tu.
Padahal ada bekas basuh tangan tu, ada teko, ada dengan dia punya tadah di bawah tu, dia boleh basuh di situ. Ada bekas tu, tapi dia basuh, dia bagi basah tang pinggan itu sikit, lepas tu baru dia perhabis basuh di teko basuh tangan tu. Pasal apa? Patutnya basuh di teko basuh tangan tu selesailah, nak duduk basah di pinggan dia tu. Pasal apa? Dia kata apa? Saya tanya orang tu, tanya apa? Dia kata apa? Tak mau bagi pinggan tu kering. Kuah tu. Kalau kering, orang nak basuh pinggan tu payah. Jadi, tujuan dia basuh tangan di atas pinggan dia makan tu, dia fikir tentang kawan nak basuh pinggan tu, mudah dia. Dia mudah basuh pinggan. Orang lepas tu nak guna pinggan nak makan pun mudah. Cepatlah dia rotate pinggan tu. Dia tukar pinggan tu. Tak ada lah kawan main duduk tunggu nasi, tak ada. Pinggan tak ada, duduk basuh lambat. Tak ada, tak jadi macam tu. Orang dulu sampai teratur fikir. Lah pergi mana pun tinggal selerak tu. Hanya pasal kerja aku main makan lah. Kalau kita pergi kedai makan misalnya, sebenarnya tak salah pun kalau kita buat. Kita dah habis makan dengan anak-anak keluarga kita, tambah kalau anak dia ramai. Saya tak kata orang, kata kat saya tu. Duduk di kedai makan, habislah semua. Apa salah kita susun 1, 2, 3 atas, susun bagi duduk tempat semua. Sekali kawan ambil tu, dia senang ambil, pernah tak lentalah, pergi. Lepas tu kalau ada tisu, kita pun ambil tisu, tolong lap meja. Apa salahnya? Tak salah. Kalau tak buat pun tak apa. Buat lagi bagus. Supaya nak didik anak kita, keluarga kita tu, tolong pick up pasal orang lain. Itulah tujuan manusia ni hidup, untuk memberi manfaat pada manusia lain. Walaupun sekecil-kecil perkara. Cuba try buat. Cuba try test buat. Mesti akan rasa kelainan. Tu saya kata tu, orang dulu ada benda ni. Lah, dia dikurang. Dia dah habis makan, dia buat live pula. Dia rakam pinggan dia tu. Pusing, kot tu talah, tak kena naik kot atas tu, naik kot ni. Orang lalu sebelah selisih bau pun dia tak kenal, lalu sebelah tu kuat nakam dia. Yang dia duk kira TikTok dia ya. TikTok tu tak salah, yang salah tu dia. Tenggelam dalam dunia keasyikan dia seorang-seorang tanpa peduli kepada persekitaran. Tu tak apa kena. Baik, itu pun satu juga. Kenapa orang buat TikTok? Kenapa orang buat live post semua tu? Pasal apa? Nak ligan like dengan share. Tu pun kuantiti. Ya tak? Kuantiti. Kita buat sesuatu, kita tak payah letaklah ni aku target aku nak dapat share 1 juta. Sungguh tuan-tuan. Ni kalau tuan-tuan pakai ada TikTok ni, tuan-tuan tengok. Tapi jangan duk tengok kerap sangatlah, lagi pakai tak main tarawih dah. Ada orang dia cerita benda mudah ya. Video dia 1 minit, tapi dia punya like dia tu ratus-ratus ribu, ada yang pergi sampai 1 juta. Kita buat ceramah, buat kuliah di masjid, hak main banyak ni lah. Ni pun kira ramai lah ni. Tapi kalau kita buat dalam TikTok tu, lagi ramai pada tu. 1,000 orang, 2,000 orang, 1,200 tu senang-senang kan. 1 juta orang. Sampai dia boleh buat duit. Dia ada satu amount, dia dapat like banyak ni, dapat orang share macam ni. TikTok bagi duit kat dia, YouTube bayar duit kat dia, masuk dalam online transfer account. Dia pun kata, kalau lagu ni gaya, tingkatan 2 dan 3 kaya lah, tak usah habis sekolah. Dia kaya pada pak dia lagi. Dia kata, pak tengok, pak pergi kerja teruk siang malam, shift pagi, petang rumah, duitnya mana, saya tak pergi mana pun, duduk depan handset lah, boleh duit banyak pada pak. Dia pun tak pergi sekolah. Pak dia kata, buat TikTok ni tak ada dulu, kalau ada dulu, pak pun tak pergi kerja. Inilah akibat penyakit orang mengejar kuantiti lebih daripada kualiti. Tapi itulah yang dipupuk dalam budaya hidup seharian. Siapa ajak benda ni? Siapa bawa mai? Mai daripada orang putih. Sedangkan dulu orang Melayu dulu dengan adatnya, dengan budayanya, dengan Islamnya dah cantik dah. Tapi dia kuih lemah, kuih pudak, kuih lemah, kuih longgak, kerana ada jarum-jarum halus yang masuk dan mengisi kekosongan itu, dan akhirnya dia menguasai minda pemikiran generasi yang ada hari ini. Sebahagian daripada mereka, bukan semua, sebahagian daripada mereka. Itu cabaran yang saya dah masuk dah tu kepada cabaran yang kedua, cabaran media sosial.
Satu sudut yang bagus tentang media sosial ialah orang mudah untuk mencari sesuatu sumber maklumat yang dia mau. Kalau dia cari tu kena pada sumbernya, dia pegang dan dia ikut, alhamdulillah, betul. Sumber dia tu tepat. Tapi kalau sumber dia tu tak betul, dia pegang ni tak betul, rosak. Itu kelemahan dia. Pasal handset ni, TikTok ke apa semua ni, kita boleh mengaji, boleh cari ilmu. Tapi bila kita tak faham, kita nak tanya siapa? Maka bila kita tak faham, kita timbul soalan. Yang jawab soalan kita tu kita sendiri. Maka itu dia akan jadi sedikit memesongkan ataupun mungkin tidak tepat. Itu satu kelemahan dia lah. Kok manapun kena mengaji ilmu ni berdepan. Media sosial. Itu pun cabaran juga, cabaran yang kedua. Orang ni di parlimen saya tanya soalan kepada Timbalan Menteri Komunikasi. Kita nak pupuk perpaduan, nak pupuk supaya tidak timbul permusuhan, perseteruan terutama di kalangan kaum. Jangan main isu perkauman, jangan menghina agama lain termasuk agama kita. Dan jangan cuba untuk membawa orang Islam ni menerima pemikiran agama-agama lain. Bawa lawatan nak pergi ke gereja. Untuk apa? Kita dah ada agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Itu perlembagaan. Saya tanya soalan dalam parlimen. Apa yang kerajaan boleh buat kepada pemilik akaun media sosial ni, terutamanya fake account, akaun palsu yang sengaja dicipta, direka, diwujudkan untuk memecah belahkan, untuk mengutuk, memaki hamun, untuk meniupkan kebencian. Sebenarnya kalau orang tu orang yang real, dia guna diri dia, akaun tu real, bukan akaun yang palsu, bukan akaun yang fake. Jaranglah kalau 10 orang ni mungkin 2-3 orang saja hak bercakap maki hamun, guna nama dia yang sebenar, gambar yang sebenar. Mungkin 2-3 orang saja. Tapi 7 ataupun 8 orang lagi tu, dia biasanya akan guna bahasa yang lebih sopan. Sebab itu diri dia yang sebenar. Nanti orang buka profil, orang tengok dia ni siapa, kerja di mana, anak berapa orang, anak siapa mengaji mana. Benda tu orang boleh tengok lah ni. Tuan-tuan jangan buat main. Banyak fake account ni. Saya pernah buat laporan polis, ada satu kes masa jadi susah politik terusak. Polis kata, tuan kita nak cari fake account ni, tak tahu siapa. Kita boleh trace dia pakai server mana, dia ada server dia tu. Trace tengok server tu luar negara. Luar negara tak ada bidang kuasa. Nak kena abang polis sana pun nak cari, panjang serta jawapan dia tak. Jadi itu menyebabkan fake account ni akan terus berleluasa sampai satu tempoh yang kita pun tak tahu nak stop macam mana. Dia pun lah yang duk bercakap ni, duk cucuh api, bagi marak lagi api tu. Geram tuan-tuan tengok. Sebab tu kalau saya lah buka komen-komen tu, waktu kita tengah kenyang, tengah relax, tengah kenyih. Jangan buka waktu kita letih, waktu stres, waktu nak marah. Jangan. Kalau tidak buka waktu tu, sekali kita pun jawab. Tulis di situ, dia pun print screen. Dia duk tunggu kita nak kata tu. Dia jolok kita, nak suruh kita melenting, nak suruh kita pun keluar bahasa macam dia juga. Dia pun print screen, dia pun sebar. Tengok, ni ahli parlimen letak panggil lagu ni. Maki hamun. Ni tengok, bila kita buat video masuk parlimen Dewan Rakyat, tunjuk ke orang, dia pun jawab balik, ni tengah ni lah Tok Lebay. Dia reti buat TikTok ya, hak lain semua tak ada apa. Kalau hang tak suka, tak salah kaitkan Pak Lebay ni. Lebay ni bukan ada salah apa. Tak ada salah apa Lebay ni. Dia hanyalah kain benang yang dijek-jek jadi kepiah, botah kepala orang kampung bagi lebay. Dan lebay ni adalah pemakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau orang tak suka kat orang tu, tak suka kat dia, sudah lah. Pasal apa nak pergi dengan lebay dia, nak pergi dengan jubah dia. Tak payahlah. Kerana jubah dan kepiah ataupun seumpama itu, semua benda tu benda yang Nabi SAW buat dan Nabi suruh orang buat, dan siapa buat dapat pahala. Yang namanya sunnah.
Pasal apa nak pi pulun sampai tu, pi tikai sunnah, pi marah sunnah ni, pi hina pula. Ni puak-puak lebay, puak-puak jubah berselindung di sebalik jubah, berbohong. Nak kata ke orang tu, kata kat dia, tak payahlah sebut jubah dengan sorban tu. Jangan melampau. Jangan melampau. Tapi ini dah jadi budaya yang seolah-olah sampai tak boleh nak dibendung dalam masyarakat. Kita nak pergi ke mana dengan masyarakat yang macam ni? Kita ni kalau kita duk jumpa kat masjid, duk jumpa cara fizikal berdepan ni, kita tak apa. Tapi orang hati kita tak biasa kenal, tak tahu main mana-mana lah, duk komen macam-macam. Kadang-kadang orang komen tu kita panggil main duk depan, dia tak cakap apa pun, duk senyap tu, tapi balik dia tulis macam-macam. Pun ada juga panggil tu. Dipanggil keyboard warrior. Warrior depan keyboard, depan kita dia jadi cerai. Jadi cerai. Ni benda-benda yang tak sihat. Yang saya sebut tadi sekali lagi, seolah-olah dengan Ramadan, dengan ibadah puasa, dengan apa hak kefarduan yang Allah Ta'ala tetap untuk kita, seolah macam tak bagi kesan apa-apa pun kepada orang berkenaan. Dua. Yang ketiga, cabaran kita yang ada pada hari ini ialah kebendaan menjadi ukuran utama. Keuntungan banyak mana dapat. Mohon pun di Parlimen ketika perbahasan bajet 2023, saya sebutkan benda-benda seperti ini. Tapi ialah kita sebut di Parlimen ni, masa cakap di masjid ni dengan cakap di Parlimen, di masjid ni panjang lagi. Di Parlimen tu masa dia terhad, ialah 222 orang nak cakap dalam tempoh beberapa minggu, beberapa hari masa dia terhad. Saya bercakap, bajet yang kita nak bentang ni, kita tak boleh hanya tengok dari sudut berapa hasil kutipan dan macam mana cara belanja. Itu satu sudut. Tapi satu sudut yang lain ialah kita kena tengok lagu mana bajet ataupun perancangan pembangunan negara ni boleh menjadikan manusia yang ada dalam negara ni menjadi sebenar-benar manusia mengikut kehendak Tuhan. Kita perhabis duit untuk buat benda ni, untuk buat dalam bidang pendidikan, kesihatan, fasiliti, infrastruktur, kerja raya, pelancongan, macam-macam lah kementerian yang ada tu. Semua tu okey. Tapi sejauh mana dia tu mampu menjadikan manusia tu betul-betul manusia? Ataupun bajet yang dibentang, duit yang dibelanja ni, hak kutip satu, hak belanja satu, sekadar menjadikan manusia tu sebagai robot yang dikerah keringatnya untuk memenuhi kantung pendapatan negara. Adakah itu saja semata-mata? Kan robot, kita buat robot, dia ni buat kerja siang malam, kata A, B, buat, yang penting kita dapat untung. Lama-lama robot tu pun lingkup, kita tuk buat robot baru. Adakah kita nak jadikan manusia robot macam tu? Syakan juga tak segera terawih malam ni lah. Tapi nak abang tu lah realiti. Jadi kalau hanya kita duk bincang tentang banyak mana kita kutip, banyak mana kita nak pergi, berhenti setakat tu, kita tak pergi jauh lagi, kita tak pergi sejauh mana apa yang kita rancang ni boleh jadikan manusia tu manusia, boleh jadikan dia tu orang ada ilmu, boleh jadikan dia tu kenal Tuhan, boleh jadikan dia tu memberi manfaat pada manusia lain, boleh menghubungkan dunia dengan akhirat, boleh fikir dosa pahala. Kalau kita tak pergi jauh, kita pergi takat kita tengok depan kertas-kertas tu saja, maka tak ada makna apalah kita bincang, dan tak ada bezalah Islam ni dengan agama lain. Islam melihat lebih jauh daripada itu. Ini yang cuba disampaikan, tapi sejauh mana diguna pakai ataupun didengari di peringkat Dewan Rakyat tu wallahu a'lam. Tapi suara al-ustaz ni bunyilah. Tuan-tuan, kalau hak saya cakap tu boleh pahala, tuan-tuan pun tumpang pahala sekali lah. Kalau tuan-tuan undi tu, kalau tuan-tuan tak undi, tuan-tuan tanggung lah. Inilah apa yang Islam bawa dalam membangun dan membina negara dan masyarakat. Saya nak hurai panjang tajuk kewangan ni pun saya segan. Dah pejabat kewangan negeri ada duk tang. Cabaran yang keempat tuan-tuan sekalian ialah
perseteruan sesama sendiri dan kesatuan yang longgar. Berkelahi ni tak sudah. Berkelahi tak habis, berkelahi macam-macam punca. Dua punca perkelahian yang terbesar dalam kalangan masyarakat Melayu. Pertama, berebut harta pusaka. Yang kedua, warna bendera. Dua ni, harta dan politik. Adik-beradik boleh putih kerana dua benda ni. Kadang tu bucu atap rumah dia masuk sikit dalam tanah dia. Siapa dia? Abang dia. Hak kau ni siapa dia? Adik dia. Bawa pergi mahkamah, saman. Dah saman apa semua, mahkamah tentulah dah menang, dah kalah, kelai. Tak sudah. Bapak pula tak buat awal urus harta. Harta banyak. Sementara duk ada ni, tuan-tuan buatlah hibah siap-siap. Buatlah hibah. Kalau ada harta lah. Oh tak ada, buat cara tak ada. Supaya esok kalau kita tak ada, esok ni jangan biar anak-anak kita berebut kerana kita kerja kita tu tak selesai. Buat siap-siap. Banyaklah orang ada pengalaman cerita urus asset management, hibah lah apa semua ni, carilah. Buat. Ada orang buat dalam bentuk syarikat, ada orang buat dalam bentuk persatuan, yayasan. Ikutlah. Mana yang boleh, mana yang sesuai untuk diri dia dan keluarga dia. Ada seorang manusia yang hebat dalam menguruskan harta ni. Saya ambil contoh, dia ni arwah dah. Nama dia Siti Aisyah. Dia mamak. Ejaan Siti tu S-I-T-E-E. Orang seorang perai. Mungkin ejaan dia S-I-T-E-E. Mungkin panggilan dia Seti. Dia panggil Siti Aisyah. Dia ni ada harta yang ada tanah yang banyak lah dan besar. Dan dia wakafkan tanah tu dengan wakaf khas. Wakaf ada dua, wakaf am, wakaf khas. Wakaf am ni wakaf ikut nak buat apa pun. Wakaf khas ni ada dia punya trust deed, syarat-syarat dia, janji, wasiat dia tu, wakaf tu untuk apa. Seingat saya dia ada senaraikan trust deed dia tu ada 7. Kalau diwakafkan tanah ni, dia wakafkan tanah, dan manfaat wakaf tanah tu mesti diberi kepada 7 pihak. Salah satu pihak yang kena diberi ialah diberi kepada anak cucu cicit Siti Aisyah, anak cucu cicit dia. Kemudian diberi kepada dibuat tahlil arwah suami dia. Dia masa tu dah meninggal, dia janda lah kot. Buat tahlil arwah suami dia sebulan sekali. Kemudian digunakan untuk beli 1 tin minyak tanah untuk masjid Pematang Pauh. 1 tin minyak tanah sebulan. Lepas tu lagi untuk bayar kepada 3 orang pergi sambung mengaji di Mekah. Tuan-tuan, trust deed tu tarikh dia 1901. Surat wasiat tu saya biasa tengok dengan tangan. Masa saya jadi Tangguhsah Fatwa Pulau Pinang, dibincang dengan mesyuarat Fatwa Pulau Pinang, menafsirkan ketujuh-tujuh wasiat tu ditukar kepada nilai mata wang semasa tahun itu ketika tu tahun 2012 tak silap saya. 1901 2012 tu baru nak tafsir. Proses tu ambil masa lama. Kemudian adalah macam-macam benda. Last sekali, yang ketujuh tu last sekali, sekiranya ada lebihan daripada manfaat wakaf ini, hendaklah diberi kepada anak cucu cicit Siti Aisyah tadi tu, hak yang disebut tadi tu. Ketika itu, di mana lokasi tanah wakaf Siti Aisyah ni? Dekat Rombuat Bulatan Seberang Jaya. Tuan-tuan, kita lepas tu Sungai Dua naik nak masuk jambatan sebelum sampai Hospital Seberang Jaya tu, belah kiri ada Jeruk Madu Pak Li, ada bangunan rumah kedai, bangunan perniagaan wakaf Siti Aisyah. Tanah tu belah kiri tu ada 2 fasa. Fasa 1 dah siap, ada rumah kedai, belakang tu tanah wakaf dibuat perumahan. Semua tu tanah dia. Lah tengah dibina fasa 2. Jadi Majlis Agama Islam Negeri ambil tanah tu dah wakaf, maka dibina rumah atas tanah wakaf tu. Maka orang beli rumah tu untuk dapat manfaat menduduki rumah, tapi dia tak beli tanah tu wakaf secara pajak selama 99 tahun. So dia beli rumah. So rumah yang dibina tu below market price. Maka orang Melayu, orang Islam yang tak ada rumah boleh dapat rumah dengan mudah. Below market price. Rumah di tengah-tengah Seberang Jaya tu, rumah
Semidi harga 300,000 lah. Kalau lah ni 500, 600, 700 dah kot. Jadi orang Islam boleh beli. Tapi dia tak jadi hak milik dia lah. Tanah tu rumah saja. Dia adalah akad dia. Lepas tu dia bina shop lot, bangunan kedai. Lepas tu penyewa kedai tu bayar kepada majlis agama sewa. So hasil sewa bulanan itulah yang menjadi manfaat wakaf khas Siti Aisyah tadi. Dalam sebulan setelah tolak semua kos tadi, lebihan untuk keluarga cucu citik Siti Aisyah tu, saya kira masa tu dalam Majlis Tauqasah Fatwa tu lebih kurang 100,000 lebih sebulan. Katalah 100,000 sebulan kali 12 setahun, jadi ada berapa? 100,000 1.2 juta lah kan setahun kan. 1.2 juta tu masuk dalam tabung Yayasan Siti Aisyah, Yayasan Keluarga Siti Aisyah. Siapa-siapa orang yang ada surat dokumen yang sah mengatakan dia waris Siti Aisyah tadi, maka dia jadi ahli yayasan. Maka yayasan tu berhak untuk agihkan harta manfaat wakaf tadi. Maka anak-anak Siti Aisyah tu nak masuk ke sama universiti, tak payah pinjam duit bank, ambil duit yayasan tu. Nak nikah, nak kenuri, nak kahwin, nak buat loan bank apa semua, ambil di situ. Tak payah terikat dengan bank konvensional atau bank-bank lain. Nampak tak macam mana orang dulu uruskan harta? Pasal apa? Pasal dia ada ilmu. Kita hebat tuan-tuan. Sistem kita ni kuat dah, Islam ni power dah, melengkapi seluruhnya. Semua dah. Tapi pasal apa kita ni duk lemah, orang duk tindah, orang duk masuk robek kesatuan, tanam kebencian. Ada orang Melayu penjatuh orang Melayu, ada orang Islam pelemah orang Islam. Ini yang kita jadi persoalan ni. Dan yang kelima, cabaran yang ada pada hari ini untuk disebut pada malam ini ialah kita masih duduk dalam kerangka sistem hidup yang dibina ni yang kesan peninggalan daripada barat, orang putih penjajah. Kerangka kehidupan ni, sistem jual beli, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, sistem banyaklah. Hak yang Islam ni dia mai kemudian. Walahai Islam ni mai awal. Tamadun Islam wujud lebih awal daripada tamadun barat. Sejarah Islam tu muncul lebih awal daripada sejarah barat. Tapi bila timbul tamadun barat, tenggelam tamadun Islam tadi, akhirnya barat mendakwa semua ilmu hak dalam dunia ni mai daripada barat. Ilmu pengurusan, ilmu ekonomi, semuanya kami. Walahai mereka itulah mengambil kitab-kitab Islam yang lama, maka buang, tukar nama, tukar kulit, dia bucak nama dia. Maka anak-anak kita mengaji di universiti, kita mengaji di sekolah, kita duduk di pejabat, kita dapat teori-teori pengurusan, semua main daripada orang putih. Walhal semua tu adalah Islam, dalam Quran. Hak Nabi biasa tunjuk, Nabi biasa buat. Tapi dipadam benda tu. Boleh pergi lagi ke tuan-tuan ni? Nak habis sikit lagi ni. Saya tengok tuan-tuan semua duduk sengap ya, semua jadi tanya, fahamkah, tak fahamkah, berat sangatkah? Kan teruk daripada mayang tarawih lagi. Ini perkataan mayang tarawih 21 pun tak teruk. Petara ni nak fikir ni gaya berat ni. Sekali-sekala. Bukan selalu. Kalau selalu saya pun tak ada modal nak cakap. Kerangka itulah yang ditanam di sekolah, di universiti. Dan kita hidup dengan sistem pendidikan itu dan kita bawa ke alam pekerjaan, alam kehidupan. Sampailah satu ketika kita jumpa titik penghubung ilmu hak kita mengaji dengan Islam ajak begini, kita pun jumpa, pertemukan, kita pun tahu oh sebenarnya ni main daripada Islam. Barulah kita boleh timbang, barulah kita boleh ubah gaya hidup. Tu pun agak terlewat, mungkin dah separuh daripada umur kita baru kita sedar. Saya bagi contoh nak perindang bagi mudah. Sebab apa dalam sektor pekerjaan, pelancongan, pekerjaan berkaitan dengan pelancongan khususnya dan pengangkutan awam, orang yang Islam di setengah keadaan dia terpaksa mengenepikan satu sudut hukum Islam untuk dia memenuhi tuntutan kerja dia. Contoh, pramugari.
Ada tak syarikat kapal terbang, pramugari duduk atas kapal terbang tu, tutup aurat pakai telekung? Tak ada. Kalau ada, tutup bungkus syarikat tu. Dulu ada kan, Ryan Air, ingat tak? Pakai tudung elok, apa semua, adalah baca doa selawat apa. Warna dia pun warna hijau. Kira Islamik lah. Tapi bungkus. Mai pula PKP. Habis. Covid semua habis. Biasanya syarikat-syarikat penerbangan ni, Firefly, AirAsia, pakaian dia macam tu lah, macam kita duk tengok tu. Kalau kita tanya pramugari dia, mesti dia jawab, dia pun tak mau pakai macam tu. Tapi kerana company requirement kerja mesti pakai macam tu. Boleh jadi dia tu di luar daripada kerja dia balik rumah, pas semua balik kampung, dia pakai tutup tudung elok apa semua. Boleh jadi dia tu dulu pak dia hantar mengaji sekolah agama, mengaji sekolah Arab, dia reti aurat, reti hukum halal haram ni, tapi kerana tak ada pilihan, kerja ada tu ya. Kalau tak kerja tu, dia tak ada duit nak sarah anak dia. Maka dia terpaksa pergi kerja pakai tu. Nampak tak? Kenapa kita tak boleh mengamalkan sifat kita sebagai hamba Allah tu dalam semua bidang? Kenapa kita hanya jadi hamba Allah ketika di masjid, ketika di surau, ketika bulan-bulan Ramadan? Di luar pada tu, kenapa kita tak jadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba kalau kita duduk tempat kerja? Kenapa peraturan kerja tu tidak menepati sifat kita sebagai hamba Allah? Patutnya peraturan kerja syarikat-syarikat ni menepatilah sifat sebagai hamba Allah. Siapa buat peraturan syarikat tu? Tentulah dia punya shareholder. Syarikat ini pula dia nak buat pasti lesen dan kelulusan dia apa semua daripada mana? Tentulah daripada, kalau kapal terbang ni tentu daripada MOT, Kementerian Pengangkutan. Siapa buat polisi? Kementerian Pengangkutan. Menteri. Buat di mana? Dalam mesyuarat jemaah menteri. Menteri tu mai daripada mana? Mai daripada ahli parlimen. Ahli parlimen siapa lantik? Rakyat lantik dalam pilihan raya. Siapa rakyat tu? Kita. Kaitan itu, pertalian itu. Dan nak dapat persetujuan semua pihak dalam kabinet tu pula lah. Kalau kata seorang ni dia nak bentang benda ni, kalau semua tak setuju, cadangan dia tak terima, dia kena semua orang tu memahami tajuk yang kita bincang malam ni baru boleh buat. Jadual penerbangan misalnya, saya selalu kerap naik tu yang boleh share yang tuan-tuan tu. Ada jadual penerbangan, terutama yang kita nak naik flight ni daripada KL main sini ataupun Penang pergi ke KL. Lalu start tak banyak sangat flight. Ada waktu kapal terbang hari pertama pagi tu, dia punya take off time tu sama waktu dengan azan subuh. Dia kapal terbang ni nak masuk setengah jam sebelum berlepas dah kena ada di pintu pelepasan dah. Kalau lewat dia tutup pintu tu, tak usah kata apa kerja habis hayat setimba pun, dia tak buka dah pintu kapal terbang tu, dia berjalan lah. Kita kena ambil tiket lain pula. Tiket tu kira burn. Dia bukan stesen jenis Bus Express boleh keluar, tunggu dia pun merek buka pintu naik. Bila katalah flight pukul 6, subuh pun pukul 6, 5.30 dia dah panggil dah boarding lah. Kita menuduk tunggu siap dah, ada kad pengenalan, ada boarding pass. Dia pun buat pengumuman. Tuan-tuan dan perempuan, penerbangan Firefly daripada Pulau Pinang ke Subang FY3413 sekarang sedia untuk berlepas di pintu B5. Sila bawa kad pengenalan dan pas masuk untuk tujuan pemeriksaan keselamatan. Penumpang bersama dengan bayi dan kanak-kanak diutamakan diikuti dengan penumpang-penumpang biasa. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih penerbangan kami Firefly. Habis. Ni awak yang sengap semua ni, sopa kah? Saya pun duk fikir tu agak-agak tak di ahli parlimen boleh apply kerja tu. Jadi dah dia panggil masuk, kita pun pergi. Masuk, dia pun check kad melala kita apa semua. Masuk, duduk dalam kursi atas kapal terbang lah, dah bawa beg apa semua. Dia pun bagi taklimat keselamatan ini, tali pinggang keselamatan anda. Untuk masukkan begini, ketakkan tarik begini. Elok dia sudah berumman tu, orang puan azan subuh di masjid.
Bagi orang yang tak ada ilmu semayang atas kapal terbang, dan tak banyaklah orang ada ilmu tu, dia pun pakai tak semayang. Dia duk faham semayang ni nak kena duduk di surau, duduk di masjid, nak kena pakai kain pelikat, nak kena pakai telekung. Dah dia tak mengaji, nak buat ke mana? Baik. Tekoh pukul 6. Kalau daripada Lustak ataupun Penang ni pergi ke KL, ke Subang tu sejam. So sampai di sana pukul 7. Pukul 7 tu hujung-hujung dah subuh nak habis. Dah mendarat apa semua tu, nak melihkan masuk parking lah apa semua, bawa turun beg nak keluar dah 7.30. 7.30 ni subuh pun habis lah. Maka siapa dia yang naik kapal terbang pada waktu tu, kalau dia tak reti ilmu semayang di atas kapal terbang atau atas kenderaan ni, maka subuh dia Jahanam. Semayang ni boleh jamak, subuh tak boleh. Boleh juga buat dia panggil jamak tak payah. Kalaulah dia tu tak semayang subuh, tu seorang penumpang. Kalau orang lain dalam kapal terbang tu, kalau Firefly ni dia ada berapa row? 20 row. 20 kali 4. Jadi 80 orang kalau penuh. Boleh hafal tu row A, C, D, F. Boleh hafal dah. Naik sedia-sedia tu. Kalau 80 orang, tu 80 passenger. Cabin crew, pramugara, captain, pilot, ground staff, hadut cek tayar, cek enjin, buah minyak, nu hadut punggah beg, hadut punggah makanan, hadut buat keluar ayak, buat ni ayak, pa mata tu apa semua. Boleh jadi berpuluh orang ataupun beratus orang terlibat untuk satu-satu penerbangan. Kalau waktu tu semua orang tak ambil peluang untuk sembahyang subuh kerana masa yang suntuk, maka berapa ramai orang yang terpaksa untuk tak sembahyang subuh kerana waktu penerbangan tak mesra waktu solat. Maka sekali lagi manusia ni walaupun dia hamba Tuhan, tapi dia terpaksa ikut kehendak majikan. Pada waktu tu dia terpaksa tak jadi hamba Tuhan pada waktu tu, kerana dia terpaksa akur dengan keperluan ekonomi, keperluan pekerjaan. Dia nak cari makan. Maka inilah yang dimaksudkan kerangka sistem yang ada masih lagi berakar umbi, main daripada orang putih, main daripada barat, yang tak ambil kira soal syariat, soal Islam dalam tu. Tu baru satu tajuk yang mudah. Dan lagi sekali saya sebut, kalaupun diberi kuasa, katalah Menteri Pengangkutan tu orang hak faham tajuk ni, kalaupun dia seorang-seorang nak bercakap, orang lain dalam kabinet tu semua tak setuju, pun tak jadi apa juga. Ataupun semua dalam kabinet tu setuju, bawa masuk dalam Dewan Rakyat semua tolak, pun tak jadi apa juga. Kerana kita masih lagi terikat dengan sistem demokrasi berparlimen yang memerlukan suara majoriti untuk meluluskan satu-satu dasar ataupun satu-satu benda. Tu cabaran-cabaran dia. Saya nak sebut kat tuan ni, jauh lagi lah, panjang lagi dan banyak lagi kerja kita nak kena buat. Tak semudah itu dan tak berhenti di sini tugas kita. Tuan-tuan sekalian, itu tuan-tuan telah bagi amanah kepada kami yang dilantik menganggotai Dewan Rakyat, dan tugas kamilah pula untuk melaksanakannya di peringkat atas setakat yang kita boleh buat. InsyaAllah kita cuba buat setakat mana yang kita boleh. Paling kurang kita dah berikhtiar untuk mengembalikan manusia ni mengikut kehendak Tuhan dan mengikut kehendak Ramadan yang Allah cipta bagi tujuan menjadikan manusia ni mendapat ketakwaan, keampunan dan pelepasan daripada azab api neraka Allah. Walaupun ada 5 cabaran tu tadi, tapi kita tempuh dan kita cuba harungi secara sedikit-sedikit, bermula dengan rumah kita. Akhir sekali saya nak sebut, dah tadi semua cabaran-cabaran tadi kita pun nampak, kau duk rosak, payah ni tajuk ni. Lah kita fikir hak mudah tu, nak mula dengan apa? Mula dengan rumah kita. Hak tadi kita cakap pasal sabar, pasal tahan, pasal bahasa, berbudi berbahasa tu mula dengan rumah. Kita cuba praktis. Kalau yang masih ada anak hak kecil-kecil ataupun ada cucu, menantu, cuba amalkan nak keluar masuk rumah. Siapa pun nak keluar masuk rumah, mesti bagi salam dulu. Salam, cium tangan, baru keluar. Kalau ayah lah nak pergi kerja, nak pergi keluar, ni abah nak keluar ni, mai kah, salam kah, salam, cium tangan, sayang apa semua, salam. Pasal kita bukan nak tahu bila kita keluar tu, kita bukan nak tahu kita boleh balik ke dalam rumah tu lepas ni. Kita bukan nak tahu.
Entah kat tengah jalan jadi apakah habis homework ke apakah, siapa nak tahu? Sama juga anak kita nak keluar, pergi sekolah ke, pergi asrama ke, pergi kerja ke, menantu ke, siapa pun nak keluar, jadikan budaya, mai jumpa lu salam semua dalam rumah ni. Jangan tiba-tiba hilang. Pergi mana? Tak tahu, pergi mana kau? Telefon tak angkat, WhatsApp tak jawab, blue tick saja, biru ya, pergi tak jawab. Duduk lagi pun jawab, ada taman ni cari susah tak jumpa. Ada. Jawab 3 huruf tu ya, ada. Nanti kalau hang balik ni singgah beli ayak ni apa semua, buka puasa lah apa gini. K. Satu huruf ya. Tadi 3 huruf dia kah ni K. Okey maksud dia. Jadi dia tak ada dah berbudi bahasa tu, dia tak ada, dia tawak. Cuba start di rumah. Satu yang kedua. Yang akhir. Pun di rumah juga. Cuba biasakan dengan kita ucap terima kasih. Isteri kita sedia makanan. Sedia makanan ni susah. Mangkit esok dia mangkit awal lagi. Ni waktu saya duduk tazkirah ni, dalam kepala dia duduk fikir lah esok nak masak apa. Hak gelak tu sahih tobat fikir lah. Hak buka puasa tu dia lebih lagi nak tahu sayang esok pakai perangat tu pun tak tahu dia pun nak makan kedak. Tapi biasa esok nak goreng telur, buh cabai, buh kicap semua tu pakai tu nampak kaya lah. Kalau nak buat pelang ikan malam ni, kalau nak pelang siap-siap berarti ada dalam kepala tu duk pusing mata. Pergi sana pergi sini. So dia kata depa tu buat kerja letih. Habis makan apa semua esok ni. Ni mak hang oi. Mula-mula panggil yang, betul dah tua apa sikit. Mak hang oi mak hang. Kenapa? Mak hang. Awak, pak hang siapa? Lupa anak abang. Lupa apa? Saya anak abang terima kasih. Orang tua ni nak mampu dah parah. Tak biasa duk kata terima kasih. Pagi ni kata terima kasih ni pelik belain sangat ni Terus malam Lailatul Qadar ke apa? Peliklah sikit mesti tak biasa buat. Kalau dah biasa buat tak apa. Terima kasih. Kita suruh anak kita ni tolong pemik ayam kat ayah Ustaz. Di depan ayah dekat ruang tamu balik masjid suruh ambil kopi ke apa ayam. Anak pun pergi lah ambil bawa. Ni abah ayam ni. Terima kasih. Terima kasih. Mula benda macam tu. Supaya dia nak didik hati berterima kasih, menghargai orang lain dan berbudi berbahasa. InsyaAllah kalau kita pakai buat setakat yang kita boleh, kita telah cuba menyumbang untuk mewujudkan persekitaran yang baik dan memenuhi kehendak yang Allah Ta'ala sebut tadi. Tuan-tuan sekalian, cukuplah untuk setakat malam ni yang hampir 46 minit perkongsian pada malam ini. Saya ucap terima kasih dan saya mohon maaf ada salah dan silap. Ada peluang rezeki kita jumpa lagi pada masa akan datang dan mudah-mudahan kita dapat mengakhiri Ramadan dengan penuh berkualiti dan dapat dipertemukan semula dengan Ramadan yang akan datang. Tak ramai orang yang berpeluang bertemu Ramadan tahun ni dan kita pun tak tentu dapat jumpa ataupun tidak dalam Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita lagi pada tahun hadapan. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah atas kelemahan dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفضل الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين.